Okey, seterusnya untuk kupasan muzakarah, kertas kerja muzakarah dengan lebih lanjut, hadirin juga bolehlah melayari website Yadim di www.yadim.com.my/dakwah negara. Boleh muat turun video kupasan penuh muzakarah secara individu oleh para pembentang muzakarah jenayah syariah peringkat kebangsaan kali ini. Hari ini yang diraikan masak mi wak berkepul guna penyejat si kayu jati. Hari ini kita berkumpul bermuzakarah demi menyatu hati. Baiklah, majlis pada petang yang berbahagia ini diteruskan lagi dengan forum khas bertajuk Hudud di Malaysia Antara Tentangan dan Sokongan. Ahli panel yang bakal mengisi forum khas ini terdiri daripada Dr. Fathul Bari bin Mak Cahaya, Esko Pemuda UMNO, Dr. Mursyadat bin Hasbullah, Timbalan Pengarah Institut Wasatiyah Malaysia, serta Profesor Datuk Muhammad Mustafa bin Ishaq, Naib Chancellor Universiti Utara Malaysia selaku moderator. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan moderator dan ahli panel untuk tampil ke pentas mengambil tempat. Majlis mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera pertama sekali kepada kedua-dua ahli panel yang berhormat Datuk Dr. Senator Ashraf Wajdi Rasuki, Yang di-Pertua Yadim, seterusnya Datuk Datin-datin, tuan-tuan, puan-puan sedang hadirin yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah kita sampai ke jadual ataupun slot yang terakhir kepada muzakarah hudud di Malaysia, dan alhamdulillah kita pada petang ini mempunyai dua orang ahli panel, iaitu yang berusaha Dr. Fathul Bari bin Mak Yahya yang duduk di sebelah kiri saya ini, dan yang keduanya Dr. Mursyadat bin Hasbullah, pengunjung sekali. Dua-duanya saya percaya lebih muda daripada saya, dan saya percaya mereka akan membawa semangat orang muda dalam berforum. Kita sepatutnya ada seorang lagi ahli panel yang saya dipahamkan tak dapat ikut serta, iaitu yang berhormat Dr. Tan Seng Giau. Jadi tinggal dua lah, bermakna kita ada masa yang lebih sedikit untuk mendengar pandangan daripada ahli panel, dan kemudiannya membuka ruang kepada para hadirin sekalian untuk bersoal jawab dan bertanya. Saya pada pagi mengikuti forum ini untuk saya menyegarkan kembali minda saya mengenai persoalan penting yang kita bincangkan pada hari ini, hudud, dan tinggalkan kerja saya satu hari. Dan jarang-jarang saya terima undangan untuk program seperti ini kerana kesibukan kerja, tapi kerana saya diundang oleh sahabat saya Dr. Ashraf, jadi saya terima undangan tersebut. Dan selain daripada saya melihat bahawa isu yang berada di hadapan kita ini adalah satu isu yang besar dan sangat penting kepada masyarakat kita di Malaysia, khususnya masyarakat Islam dan juga masyarakat bukan Islam, maka dengan sebab itu saya batalkan program saya yang lain untuk membolehkan saya ikut program ini dari pagi sampai petang, insyaAllah. Dan setelah saya ikuti program ini dari pagi sampai sebentar tadi,
kita dapati bahawa sebenarnya dalam konteks hudud di Malaysia ini, ianya bukan isu black and white, bukan antara sokongan dan tentangan ataupun antara tentangan dan sokongan. Daripada pagi sampai tadi yang saya dengar, ada satu lagi area ataupun kawasan yang perlu juga kita ketengahkan, iaitu grey area, iaitu golongan yang skeptikal. Dia bukan sahaja pihak yang menyokong dan pihak yang menentang, tetapi juga ada juga golongan yang skeptikal. Skeptikal bukan bermakna dia tidak sokong dan tidak juga bermakna dia menentang, tetapi kerana dia mempunyai banyak perasaan ragu, dia ada banyak persoalan, dia ada banyak perasaan was-was yang dia kurang jelas dan kurang pasti. Sebab itulah kita percaya muzakarah seperti ini akan dapat memberikan pencerahan, menjelaskan kepada kita mengenai perkara-perkara yang orang ragu, orang keliru dan sebagainya. Dan sebahagian daripada kekeliruan yang disebutkan, yang saya sebutkan tadi, sudah pun kita dapat lihat dalam pembentangan yang dibuat daripada pagi sampai petang tadi, sebentar tadi, dan petang ini kita akan mendengar barangkali lah kenapa ada pihak menyokong, kenapa ada pihak yang menentang, dan mungkin satu lagi kenapa ada yang skeptikal, ya, yang ragu-ragu, yang keliru, yang was-was. Ya, bukan dia tak sokong. Tak boleh kata mereka yang skeptik ini dia tak sokong, tidak. Dan tak boleh kata juga dia menyokong sepenuhnya, kerana dia ada beberapa isu yang dia perlukan penjelasan, yang dia perlukan jawapan, yang dia perlukan kepastian sebelum boleh dia membuat keputusan sama ada menyokong ataupun tidak menyokong. Dan kumpulan ini barangkali ada dalam kedua-dua kelompok, cuma tidak ada survei yang dibuat sehingga kini untuk melihat bagaimana reaksi rakyat Malaysia terhadap persoalan ini. Maka dengan sebab itu saya tidak mempunyai statistik untuk menyatakan pandangan saya secara objektif mengenai perkara tersebut. Tapi saya yakin memang ada 3 kelompok ini dalam masyarakat kita. Baik, kita mempunyai 2 orang ahli panel yang saya percaya tidak sabar untuk menyampaikan pandangan mereka, dan hadiri juga tentunya tidak sabar nak mendengar. Jadi saya perkenalkanlah secara ringkas, walaupun mereka kedua-duanya dah dikenali. Yang pertama, Dr. Fatul Bari bin Mat Yahya. Beliau adalah Ketua Pegawai Eksekutif ataupun CEO Sekretariat Ilmuwan Malaysia, Ilmu, dan juga merupakan seorang yang aktif dalam politik, Exco Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia, dan bekas penasihat agama Institut Jantung Negara. Ini yang diberi pada saya pun baru tahu ini. Jadi Institut Agama pun ada penasihat agama, Institut Jantung. Yang kedua, Dr. Musyadat bin Hasbullah, seorang pensyarah saya kira di Fakulti Syariah dan Undang-Undang Institut Sains Islam Malaysia, dekat saja di sini, dan juga merupakan seorang timbalan pengarah kepada Institut Wasatiyah Malaysia. Dan beliau pernah ambil bahagian barangkali dalam debat hudud di Sinar, ya. Jadi saya ada baca itu dan saya percaya beliau mempunyai pengetahuan yang cukup luas untuk menjelaskan isu yang kita bangkitkan ini. Baik, saya tidak perlu untuk memberikan kenyataan yang lebih panjang lebar, kerana ahli panel perlu diberi masa yang cukup untuk berujar, kerana kita ada masa 1 jam tak sampai. Sekarang dah 10-12 minit berlalu. Jadi kita harus beri peluang kepada ahli panel untuk setiap orang bercakap 20 minit terlebih dahulu, dan kemudiannya kita akan buka kepada soal jawab kira-kira dalam masa 10 minit. Dan selepas itu kalau kita ada waktu, kita akan buat rumusan secara keseluruhannya mengenai topik ini. Baik, bagi memulakan forum kita pada petang ini, kalau mengikut order yang ada, order of the day, maka saya perlu jemput Dr. Fatul Bari Mat Yahya terlebih dahulu untuk memberikan pandangan beliau mengenai tentangan dan sokongan terhadap hudud di Malaysia ini. Kenapa berlaku demikian? Silakan. Sana. Boleh ambil di sana boleh, ataupun di sini boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa amma ba'd. Terima kasih Profesor Datuk Mustafa
VC Universiti Utara Malaysia, sahabat panel Dr. Musyaddad, Kekanda Senator Datuk Dr. Ashraf Wajdi, seterusnya sidang hadirin, tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudara, saudari-saudari, sahabat-sahabat yang dikasihi dan dirahmati Allah sekalian. Saya semalam dihubungi oleh pihak Yadim untuk saya siapkan kertas kerja. Jadi semalam sudah tentu tempoh masa yang begitu singkat, kerana saya faham konsep program pada hari ini bersifat forum, so ada Q&A. Walau bagaimanapun tuan-tuan dan puan sekalian, bila saya sampai sempat bertemu dengan beberapa orang senior saya, Dr. Khairuddin, Okey, tak ada sambutan ya. Datuk Dr. Mazhar dan juga Dr. Fadli. Saya melihat perbincangan yang begitu positif tentang isu hudud dalam konteks negara kita hari ini. Tuan-tuan dan puan sekalian, saya alhamdulillah sedikit sebanyak terlibat dalam diskusi hudud, sama ada dengan sesama ilmuwan Islam dan juga dengan beberapa orang tokoh-tokoh politik daripada kalangan non-Muslim. Daripada tahun 2012, apabila Datuk Seri Chua Suailik ketika itu yang merupakan masih Presiden MCA ketika itu mengeluarkan statement yang saya kira menyentuh sensitiviti orang Islam, maka kita adakan pertemuan dengan beliau dan berakhir dengan satu forum yang saya kira sangat positif. Forum tersebut namun perkara tersebut terus berlaku, tentangan terus berlaku, sehingga baru-baru ini pula isu ini dibangkitkan apabila dalam penggulungan titah ucapan yang di-Pertuan Agong, Datuk Seri Jamil Khair membangkitkan semula isu hudud apabila dipersoalkan oleh beberapa orang MP PAS, yang mana beliau menyatakan kerajaan persekutuan, kerajaan pusat bersedia untuk menyokong pelaksanaan hudud di Kelantan. Jadi isu ini hangat kembali dibincangkan dan dibicarakan, juga diwacanakan di pelbagai peringkat. Sama ada bermula dengan perkara yang paling basic saya kira bagi orang muda pada hari ini, media sosial, Facebook, Twitter, kemudian blogger-blogger dengan pandangan-pandangan dan pendirian mereka dalam isu ini. Kemudian juga wacana-wacana seperti di Sinar Harian dihadiri oleh sahabat saya Dr. Musyaddad. Kemudian juga dianjurkan oleh MCA sendiri, di mana dibariskan beberapa panelis, sebahagian daripadanya sister in Islam seperti Zainah Anwar, kemudian Marina Mahathir, juga wakil daripada PAS YB Hanifah Maidin, kemudian Dr. Farouk daripada IRF. Dan yang terakhir 2 hari lepas yang dianjurkan oleh ASLI di Bankers Club, yang membariskan 2 orang daripada PAS, Dr. Mujahid Rawa, YB Hanifah Maidin, kemudian daripada DAP, kemudian daripada MCA, kemudian saya sendiri, dan dipengurusikan oleh chairman ASLI, Tan Sri apa saya pun terlupa nama dia. Jadi berdasarkan pengamatan dan kefahaman saya, sejarah tentang isu hudud ini akhirnya pada hari ini ia dipolitikkan. Itu pendirian saya pada hari ini. Ia dipolitikkan pada hari ini. Cuma mungkin sebelum saya nak ulas isu ini, tuan-tuan dan puan sekalian, saya nak supaya kita balik sejarah awal tentang golongan yang disebut oleh Prof sebentar tadi, antara golongan yang menentang, bahkan tajuk perbincangan kita pada petang ini, antara golongan yang menentang dengan golongan yang menyokong. Dan di sana ada golongan yang kelabu. Tuan-tuan dan puan sekalian, apabila draft hudud ini dibentangkan dan dipersetujui di Dewan Undangan Negeri Kelantan tahun 1993, pada ketika itu Tun Dr. Mahathir antara awal yang menyokong. Statement-statement beliau dalam berita harian, berita minggu menyatakan sokongan pada pelaksanaan hudud dan menyatakan bahawa beliau akan support pelaksanaan hudud di Kelantan.
Itu sebelum draft tersebut dibentangkan kepada beliau. Namun apabila sampai ke tangan beliau draft tersebut, beliau menjemput beberapa orang pakar dalam perlembagaan yang saya kira ketika itu sangat popular, Profesor Dr. Ahmad Ibrahim yang juga merupakan pengasas kepada Fakulti Undang-Undang Universiti Islam Antarabangsa, juga Dr. Muhammad Hashim Kamali. Ini di antara orang yang awal yang meneliti draft undang-undang Qanun Jenayah Hudud Kelantan ketika itu. Dan juga beberapa tokoh-tokoh agamawan yang lain yang mungkin saya tak sempat sebut namanya di sini. Maka hasil daripada penelitian draft tersebut, Tun Dr. Mahathir menulis satu surat kepada Tuan Guru Yang Abdul Aziz pada, seingat saya, Jun 1994. Tarikh yang tepat saya tak pasti. Dan surat tersebutlah yang menjadi polemik sebenarnya daripada dulu sampai ke hari ini. Sebahagian pihak meriwayatkan surat tersebut dengan caranya yang tersendiri, sebahagian pihak meriwayat dan memberikan ulasan pada surat tersebut dengan caranya yang tersendiri.